والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا من فتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Dan lagi pula dari manakah hadis-hadis yang diambil oleh mereka yang berpahaman kaum muda yang Wahabi ini, yang dia buat ijtihad qiyas sendiri itu, maka jawabnya tiada lain ialah daripada kitab Imam Bukhari. Misalnya katakanlah ia ambil daripada kitab hadis Bukhari atau daripada yang lain-lain lagi, maka kami bertanya, siapakah Imam Bukhari itu? Adakah ia ulama yang boleh mujtahid qiyas akan segala hukum-hukumnya daripada Al-Quran hadis sendiri, atau ia ulama yang taklid ikut mazhabkah? Kerana kami tak pernah dengar dalam kitab-kitab ulama yang menyebut mazhab Imam Bukhari. Hanya kami biasa dengar mazhab-mazhab yang 4 itu sahaja yang disuruh ikut akan dia. Jadi sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah daripada dia semata-mata. Dialah yang menjadikan kita dan seluruh alam semesta, yang dengan itu masih kita berada atas muka bumi dia ini. Alhamdulillah. Dapat kita Islam sejak lahir lagi, alhamdulillah. Sampai sekarang dikekalkan kita Islam, diberikan kita pula keupayaan untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Diberi lagi nikmat kesungguhan, keinginan nak belajar, nak faham perjalanan agama. Alhamdulillah. Ditunjukkan kita pula jalan betul, dijauhkan kita pula pandangan yang biol. Alhamdulillah. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan orang yang boleh menunjukkan kita jalan sebenar. Alhamdulillah. Syukur diberikan kita mentauhidkan Allah Ta'ala, nak zikirkan Allah Ta'ala, nak berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur besar dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur diberi pada kita kelapangan masa, keupayaan pagi ini boleh hadir untuk salat subuh berjemaah, dan insya-Allah kita memanfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan kitab yang kita baca ni daripada almarhum Tuanku Haji Cik yang bernama Ar-Raddu 'alal Salafiyah Wahabiyah Al-Ma'ruf bi Kaum Muda. Sambungan kita hadirin sekalian, insya-Allah setelah pengarang kita mempersoalkan mengenai kumpulan yang tak mau bermazhab ni, sedangkan dia mendakwa diikut Quran, sedangkan Quran
suruh ikut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada hadis Nabi pula Rasulullah perintahkan supaya ikut ulama, ikut ijma' ulama. Lepas diperintahkan ikut ijma' ulama pula perintahkan suruh ikut mazhab. Ikut mazhab. Dalil terdekat kita bicara ya Quran, perintah Allah Ta'ala fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu bertanyalah ahli zikir. Kita bicara dah malam sekali lalu, murad selalunya disebut ataupun dikendaki daripada ahli zikir tu ialah ahlul ilmi. Dan semestinya ahlul ilmi paling besar sekali kat kita. Nisbah apa kita duk bicara ni adalah ulama mujtahid. Itulah ahlul ilmi paling besar sekali. Dengan dialah maka kita dapat panduan, pedoman untuk membuat hukum berdasarkan manhaj yang telah ditadwin oleh mereka. Maksud tadwin ini mereka olah, mereka susun dengan format yang tersusun mengikut kaedah-kaedah daripada sama ada format ataupun manhaj Asy-Syafi'iyah, Al-Hanafiyah, Hambaliyah, Malikiyah. Semuanya ambil pada Quran hadis belaka, tapi masing-masing ada jalan untuk membuat hukum hakam dengan cara mereka, kaedah mereka yang tepat dengan keizinan dan kebenaran yang diberikan oleh syariat. Antara lain kita dah bicara lepas, sekali lalu ada saya sebut selalu kalau Imam Ahmad bin Hanbal, dia terkenal sebagai ahli hadis, mazhab ahli hadis. Pasal apa? Dengan Quran, hadis, ijma', qiyas, itu usul dalam bab hukum ni, dia cenderung pada hadis, hatta hadis dhaif pun dia pakai untuk bina hukum. Sehingga pada hukum kita mazhab Syafi'i, hadis-hadis macam tu untuk benda jadi sunat, pada dia wajib. Kalau kat kita jadi fadail, yang tu jadi usul dia. Jadi usul dia. Kalau Imam Malik, antara selain memang dia akan pakai Quran, hadis, ijma' dan qiyas, tapi masyhur dia atas nama mazhab Ahli Madinah. Pasal dia Imam Darul Hijrah. Dia ialah imam di Madinah. Dipanggil mazhab Ahli Madinah pasal apa-apa saja hukum hakam dia mesti rujuk Quran hadis. Bila nak tarjih ya, apa amalan Ahli Madinah? Ahli Madinah amal apa? Nak tengok cupak pun tengok cupak Ahli Madinah. Dia apa Ahli Madinah? Ahli Madinah. Pasal apa? Pasal Ahli Madinah adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Apa yang ada pada Ahli Madinah, tambah dia pun duduk Madinah. Dia pula duduk zaman tabi'in. Allahumma salli wa sallim ala. Dia duduk zaman tabi'in. Jadi cukup senang untuk dia rujuk pada para sahabat. Sahabat adalah ahli Madinah. Satu atas rujukan dia mesti Quran hadis. Antara orang yang paling dekat daripada empat-empat imam mazhab ni, dia yang paling dekat sekali dengan Nabi SAW. Di segi format dan manhaj dia tengok rujuk pada amalan ahli Madinah. Bukan maksudnya mengenepikan Quran hadis, tapi rujuk dia apa-apa untuk huraian tafsir amalan ahli Madinah. Ahmad bin Hanbal apa? Apa pun tengok hadis. Sekali pun hadis dhaif. Hadis dhaif. Kalau Imam Abu Hanifah, dia masyhur dengan gelaran Ashabur Ra'yi. Gelaran. Bukan maksudnya tak pakai Quran hadis. Mesti pakai Quran hadis. Dan bila sebut imam mujtahid ni, Quran, hadis, Masya Allah. Bahasa mudah gitulah. Kita sebut Imam Syafi'i yang atas riwayat yang kita dengar dah masyhur disebut mengenai amalan dia. Apa dia? Hari-hari khatam 30 juzuk Quran. Hari-hari khatam 30 juzuk Quran. Kalau imam lain kita tak bisa dengar riwayat tu, kita nak kata apa? Kalau tak khatam 30 juzuk Quran pun tentu ada seumpama itu. Mesti punya. Allah. Kalau Imam Abu Hanifah dia masyhur dengan Ashabur Ra'yi. Memang mesti pakai Quran hadis. Tapi
hadis-hadis dhaif tak jadi usul dia. Jadi usul dia. Apa-apa pun dia mesti kepada ashabur ra'yi, pasal dia tatbiq antara hukum akal, qaumi yaqilun, ulil albab, ulil nuha, ulil absar. Dia nak jadi ahlul basair. Apa kaedah dia? Dia mesti mengikut kaedah akliyah yang sangat kuat, baru boleh pakai hukum. Jadi mesti pakai Quran, mesti hadis, mesti punya. Tapi antara pengimbangan dia kalau ashabur ra'yi ni faham ni, kaedah qiyas dia sangat kuat. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, dia hadis dia sangat kuat gitu. Kalau Imam Malik radhiyallahu taala anhu, dia atas kata amalan ahli Madinah, dia ni ikut sahabat dia sangat kuat. Semua tu beramal dengan Quran, hadis. Sahabat belaka Quran, hadis, ijma', qiyas belaka. Tapi dia atas kecenderungan tu mirip ni manhaj dia. Antara yang mempunyai sistem yang masyhur sebut ulama bahas yang paling stabil adalah Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Pasal apa? Memang pakai Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ada disiplin tu yang kata masing-masing ada kitab, ada huraian macam mana nak ambil hukum, dan boleh dirujuk kitab masing-masing daripada 4 imam-imam mazhab ni untuk dilihat bagaimana kaifiat dan manhaj yang telah ditadwin oleh mereka. Cuma kita lah pula apa dia? Mesti belajar macam mana Imam Syafi'i punya qawaid, usul, macam mana dia nak istinbat ahkam, macam mana? Mesti belajar biasa. Dengar pun tak benar. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, setiap satu bukan kata borong bodoh-bodoh gitu je, setiap satu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Jadi asal bicara kita yang tu yang di atas kepakaran mereka ni, bahkan zaman lah ni dengan ada imam mazhab yang telah mengarang dan mentadwin dengan kitab mereka ni, zaman lah ni kalau ada pun orang yang pakar buat hukum, katalah andai kata ada mujtahid sekalipun, kalau pandai buat hukum pun, dia buat, katalah dia imam mujtahid, dia buat, dia mesti tak lari lah. Dia tengok sama je Imam Syafi'i, bukan sama macam Imam Syafi'i, dia tiru Imam Syafi'i. Buat tengok sama macam Ahmad bin Hanbal. Jangan, bukan sama macam Ahmad bin Hanbal. Sambung ayat tu. Dia tiru Ahmad bin Hanbal. Buat tengok sama macam Imam Malik. Sambung, saya dah ajar format ayat tu. Sambung. Punya tiru Imam Malik. Buat tengok sama macam Imam Abu Hanifah. Sambung. Tiru manhaj Imam Abu Hanifah. Soal, manhaj apa lagi yang nak buat? Mana ada manhaj sendiri? Buat tengok. Mesti kalau hukum pun tak dapat tidak. Mesti akan kena Imam Malik, Imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali. Mesti kena salah satu. Takkan keluar. Bila takkan keluar daripada 4 ni, itu nak ikut siapa lagi? Nak ikut mazhab kelima. Mazhab kelima, mazhab Wahabi apa lagi? Mazhab tak ada mazhab. Dalam masa yang sama dia kata dia tak ada mazhab, untuk jaga diri sikit supaya tak kena tojah, dia kata dia Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Ahmad bin Hanbal dia pakai hadis dhaif. Kalau Wahabi ni tak pakai langsung hadis dhaif, tolak langsung hadis dhaif. Imam Ahmad bin Hanbal pakai sungguh hadis dhaif. Hatta antara qiyas, kalau hadis dhaif dia pakai qiyas, dia pakai hadis dhaif lagi. Pasal hadis dhaif masih sabdaan Nabi. Tak ada siapa boleh nafi hadis dhaif adalah sabdaan Nabi. Nafi kata hak tu sabdaan Nabi, kafir. Pasal hadis dhaif adalah sabdaan Nabi. Cuma perawi dia saja menyebabkan hadis tu martabat dia rendah. Masih sabdaan Nabi. Itu yang qaid dia, manhaj dia daripada ashabur ra'yi. Macam mana Imam Abu Hanifah ikut qaid qiyas. Mengikut qiyas mesti mafhum fahwa, mesti kaedah dipanggil qiyas aulawiyah. Barulah dia akan pakai hukum tu. Hadis dhaif akan ditinggalkan pasal mengikut manhaj nak jadi ulul absar, dia ashabur ra'yi kan, mesti ahli qiyas yang sangat kuat.
kuat sangat dalil baru boleh pakai. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, dia kuat sangat dalil tu tak mana? Janji sabda Nabi. Janji sabda Nabi. Mana ada perkataan lebih besar daripada sabda Nabi. Jadi dia kata dia Ahmad bin Hanbal. Fadail tak boleh. Hadis dhaif tak pakai. Wirid lepas sembahyang tak ada. Sebut nama Allah pun tak boleh. Sebut Allah tak ada makna. Ulama pandai-pandai reka. Apa bala ni? Nabi Khidir pun metos. Oh tak boleh. Geram kita kan. Kalau duduk depan tu, saya selalu sebut lari tu, lompat tu bagi lutut dulu. Tu. Saya kalau ayat saya macam tu nak suruh buat, boleh? Siapa nak try? Saya nak buat. Saya nak tunjuk. Apa dan. Jadi itu nak sebut kata imam mazhab, imam ulama kata dah ijma' atau atas bicara kita pula tu bila diperintahkan untuk fasalu ahla zikri ni, siapa ahla zikri? Imam mujtahid yang 4 tu lah ahla zikri. Siapa nak tunjuk terror lagi berbanding dengan 4 tu? Tunjuk ya. Yang ada manhaj yang kelima selain pada 4 tu. Tunjuk ya. Memang imam-imam mujtahid sangat ramai, tapi dah bicara awal lagi, yang mengarang kitab yang sampai kat kita ni 5. 4 ni. 5 lah. 4 ni. Baik. Kalau dia tak pakai Quran, Quran suruh ikut ahla zikri. Baik. Hadis pula. Ni yang kita nak sambung. Dan lagi pula kata dia, kalau dia cari hadis, dia bukan ambil hadis terus pada Rasulullah. Dia mesti cari hadis pun, dia masih rujuk siapa? Bukhari. Bawah Bukhari Imam Muslim. Lepas tu Ibnu Majah. Lepas tu Abi Daud. Lepas tu Tirmizi, Nasa'i. Ni kutubus sittah. 6 buah kitab hadis yang jadi rujukan besar. Hadis yang lain pada 6 ni istilahnya low class. Low class. Ya. Imam Bukhari sendiri, dia dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i awal lagi pada Imam Bukhari. Bahkan Imam Syafi'i dia mujtahid. Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i lagi handal hadis daripada Imam Bukhari. Ni yang selalu dia orang tak pernah cerita ke orang. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali ni empat ni nak banding dengan Imam Bukhari. Empat ni lagi handal hadis daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i. Pasal Imam Bukhari dipanggil ashabur riwayah. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i. Yang bawah lain tu tak payah sebut lah. Bahasa mudah tu kan. Sebut top list ialah top 6. Masyhur pun nama kutubus sittah, kutubus tis'ah, kutubul ashrin. Ada nama-nama macam tu lah dalam istilah hadis. Apa saya nak sebut 6 tu padan lah. Kalau 6 ni pun Imam Bukhari dia riwayat. Imam Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali dia mujtahid. Mujtahid ni maksudnya macam mana? Kalau takat riwayat hadis, dia punya riwayat lagi kuat daripada Imam Bukhari. Okey, itu satu. Pula tu Quran lagi kuat daripada Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari boleh riwayat je. Imam Asy-Syafi'i boleh istinbat. Kau tak pernah dengar istilah lah kan. Tak pernah dengar. Kalau bahasa saya mengaji ada tegur sebut, dia kata kalau Imam Bukhari ni level dia macam kedai jual auto parts. Kedai auto jual barang-barang alat ganti, kereta ke motor ke, dia jual barang alat ganti. Imam Syafi'i pomen, bukan pomen biasa, spesialis pomen. Alat ganti agak-agak ada lah kat dia. Dia lagi banyak alat ganti daripada kedai auto parts. Dia bukan saja pomen ni, kereta-kereta buruk semua dalam simpanan dia. Nak ambil, dia buka, dia boleh ambil, buka, ambil, pasang balik, letak balik. Semua dia reti.
Autopart ni dia ambil simpan, supply ke orang lah. Macam tu lah buat misal untuk bagi faham sikit tu. Baik, jadi kalau ambil hadis, nak ada cerita hadis pula. Dah Quran suruh pas'alu ala zikri, baik hadis. Hadis dia mesti rujuk pada Imam Bukhari. Baik. Dan lagi, dari manakah hadis-hadis yang diambil oleh mereka yang berpahaman kaum muda itu, yang ia buat ijtihad kias sendiri itu? Maka jawabnya tidak lain ialah daripada kitab Imam Bukhari. Misalnya katakanlah ia ambil daripada kitab hadis Bukhari ataupun daripada yang lain-lain lagi, maka kami nak bertanya sikit, kata dia, siapa Imam Bukhari itu? Imam Bukhari sabit hadis ya. Imam Syafi'i dia ijtihad dah, dia istinbat dah. Imam Bukhari baru riwayat. Ni. Baik, kalau yang tu saya sebut hadis. Quran pula, kalau dia sebut sekalipun, ni Nafi', contoh Ibnu Katsir, ni Abu Ammar, ni Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, baru qiraat, belum istinbat. Untuk faham kata cakap apa ni? Boleh faham? Boleh. Qiraat baru hukum baca macam ni. Contoh, au lamastumun nisa, apa beza? Ahli qiraat dia boleh cerita beza baca. Wa idh wa'adna Musa, wa idh wa'adna Musa, wa idh wa'adna Musa, wa idh wa'adna Musa. Baru baca. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa Adama min rabbih kalimatun fataba alaihi. Baru baca. Saya contoh kiraat tu kan. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqi Adam saja saya nak bunyi kiraat sikit. Iman kiraat tu baru kiraat. Siapa nak lawan kiraat? Memanglah tak lawan kiraat, tapi baru baca, belum istinbat. Ayat Quran kalau suruh kiraat, asalnya puak-puak tu kantoi masuk parit, katanya. Tu saya kata hafal pun masuk parit. Saya memang tak hafal semua, tapi nak cerita imam-imam mujtahid tu macam mana? Qiraat semua dalam kepala, hadis semua dalam kepala. Bahkan mereka tahap melaut sampai hadis dhaif pun semua dalam kepala, riwayat matan dia. Lepas tu boleh istinbat. Okay. Itu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, rahmatullah alaihim ajma'in. Tapi kalau Imam Bukhari riwayat hadis saja, macam mana qiraat Nafi', Ibnu Katsir, Abu Ammar, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, baru riwayat qiraat saja. Boleh faham saya sebut apa? Boleh. Jadi tanya ginilah, siapa Imam Bukhari? Itu hadis. Kalau tanya qiraat, siapa Imam Nafi'? Siapa dia Imam Ibnu Katsir? Siapa dia Abu Ammar? Siapa dia Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai? Adakah ia ulama yang boleh mujtahid kias akan segala hukum-hukumnya daripada Quran dan hadis sendiri? Imam Nafi' boleh mujtahid ke? Dia mujtahid ke? Imam Bukhari mujtahid ke? Imam Muslim mujtahid ke? Kalau baca Mustadrak Hakim, Allahumma salli wa sallim ala Masnad Ahmad bin Hanbal, ada masnad. Kalau imam-imam, Allahumma salli wa sallim, imam-imam mujtahid ni, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali ni, masing-masing ada masnad dia. Cuma tak panggil lah Sahih Bukhari. Imam Syafi'i ada masnad Imam Syafi'i. Imam Malik masyhur dengan Imam kitab Muwatta' dia, Muwatta' Imam Malik. Bukan maksudnya Muwatta' tu saja hadis dia hafal, bukan. Itu kitab yang dia tulis kan. Nisbah mengumpul hadis. Pasal hadis zaman Imam Malik, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali ni, mereka ni tak kumpul hadis pasal hadis dalam kepala. Dia orang duk sibuk cerita hukum hakam pasal Quran dan hadis zaman tu. Nisbah hafalan ni ramai sangat.
Imam Bukhari dia Allah Ta'ala ilhamkan untuk jadi pengumpul hadis, pasal bila orang duk sibuk dengan hukum fiqh daripada Al-Quran dan hadis, macam mana nak istinbat tu yang datang imam-imam mazhab fiqh ni, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Datang Imam Bukhari, Allah Ta'ala berikan ilham pada dia buat apa? Himpunkan hadis Nabi. Ni je Imam Bukhari, ni je Imam Bukhari. Boleh faham saya cakap apa? Imam Nafi' dah ada kiraat macam-macam, ahli istinbat, fiqh semua ada, ahli hadis pun dah ada dah. Macam mana? Khas untuk himpunkan bacaan wajah-wajah kiraat. Semua himpun, tapi dia popular ni, itu yang panggil Nafi', itu yang panggil Ibn Katsir, Asim, Hamzah, Kisai, semua kiraat Nabi. Kalau Bukhari, Muslim, semua daripada Nabi. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, semua daripada Nabi. Mana ada tempat hak lain daripada Nabi SAW. Okay. Cuma atas kita nak sebut ni, kalau kita ambil hadis, ambil siapa? Ambil daripada Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Adakah dia ulama yang boleh mujtahid kias segala hukum daripada Quran, hadis ni? Satu. Ataupun adakah dia ulama yang taklid ikut mazhabkah? Kerana kami tak pernah dengar, kata Tok Guru ni, dalam kitab-kitab ulama yang menyebut mazhab Imam Bukhari. Cuma saya tak bisa dengar perkataan mazhab Imam Bukhari. Kok puak-puak tu dia nak pertahan kata Imam Bukhari pun ada mazhab, tak ikut mazhab. Betul ya. Imam Bukhari tak ikut mazhab. Imam Muslim? Ibnu Majah? Bahkan ulama-ulama dulu bila sebut nama, biasanya dia akan belakang ni ada gelaran dia. Imam As-Sayuti Asy-Syafi'i misalnya, Tafsir Nasafi Al-Hambali misalnya, dia akan sebutlah Al-Hanafi, Tafsir Hanafi, tak ingat nama nak sebut ni. Dia akan sebut nama dia sama si mazhab dia, tauhid dia, fiqh dia, tasawuf dia, sufi dia pun dia akan sebut. Dia tu An-Naqsyabandi, dia tu Al-Chisti, dia tu Al-Qadiri. Dia akan tulis nisbah-nisbah ni. Puak Wahabi ni apa? Nak mengaku Wahabi pun malu. Nak mengaku Wahabi pun malu. Kita tak malu lah. Bangga dengan sebut Imam Syafi'i. Kita Asy'ariyah Maturidi, Asy'ari Maturidi. Kita siapa? Chisti, Qadiri. Ni Nuri. That's what I am lah kan. I'm Nuri. Ini kita. Cuma Nuri-Nuri tu terjemahan memang cahaya, bukan cahaya. Dia ada maksud tu, Nuri tu. Nisbah dan Nuri. Tanya orang lain lah tu, topi je. Nuri-Nuri tu. Bukan burung Nuri atau bengam. Semua Al-Bilali. Lagi? Al-Nuri, Al-Bilali, Al-Arifi. Arifi. Apa cerita ni? Baik. Jadi Imam Bukhari ni dia ikut mazhab kah? Ke dia ahli mujtahid, ada mazhab dia sendiri. Kami tak pernah dengar kitab-kitab ulama menyebut mazhab Bukhari. Hanya kami biasa dengar mazhab-mazhab yang 4 tu saja yang disuruh kita ikut akan dia. Memang Nabi sebut ikut Quran, ikut hadis. Imam Bukhari ya. Imam Syafi'i tak ikut hadis kah? Ahmad bin Hanbal tak ikut hadis kah? Tak ikut Quran kah? Okey. Begitu jugalah Imam 4 tu. Baik. Dan pula kata dia, siapakah yang dahulunya? Siapa dulu kata dia? Adakah Imam Bukhari dahulu daripada Imam Mujtahid yang 4 atau yang Imam Mujtahid yang 4 itukah yang lebih dahulu daripadanya? Maka jawabnya Imam Mujtahid yang 4 itulah lebih dahulu daripada Imam Bukhari. Boleh? Satu saya pernah jumpa satu orang, dia duduk sibuk hadis. Saya tanya kat dia, ni pengalaman saya sendiri lah dulu, benar-benar dulu rajin kelayi ke apa ni kan. Saya tanya kat dia, antara fuqaha dengan hadisin nak pakai mana? Saja nak tengok dia faham ke mana. Saya dah agak lah jawapan dia akan bagi. Antara fuqaha dengan muhaddisin nak pakai mana? Maksud saya fuqaha tu mestilah Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Bila muhaddisin ni tentulah Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i.
Nak pakai mana? Tentulah pakai fuqaha, bukan pakai muhaddisin. Bukan pakai fuqaha tak ambil hadis, bukan. Jangan duduk silap. Pasal fuqaha ni dia dah selesaikan semua isu yang ada dalam Quran dan hadis. Itu fuqaha. Dan semestinya fuqaha yang besar kita sebut ni bukan Ibn Hajar, ni yang dekat-dekat ni kan. Ni yang dekat dengan kita lah, dekat dengan kita. Mestilah yang dekat dengan Nabi siapa dia? Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Antara nak ikut Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, antara nak ikut Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmizi, Abi Daud, nak ikut sama. Boleh? Faham? Dia buat apa? Tambah nak ikut Albani, Ibn Taymiyah, Bin Bas, Muhammad bin Abdul Wahab, nak ikut apa? Tu dia yang kata, maka jawabnya Imam Mujtahid lah yang 4 tu lebih dahulu daripada Imam Bukhari. Nisbah umur satu hal, bahkan kalau tengok segi tahap sebut macam mana, Imam Bukhari ni riwayat, Imam Asy-Syafi'i mujtahid. Jauh beza lah bumi dengan langit. Macam tu lah bahasa dia. Kalau saya nak guna bahasa supplier ni, kedai autopart tu, Imam Bukhari ni supplier barang. Dia Shopee. Shopee tu, Shopee. Imam Syafi'i apa? Semua proses pomen apa semua, supplier semua dia. Semua dia. Baik. Jadi tentulah Imam Mujtahid ni lebih dulu daripada Imam Bukhari kerana ditilik masanya dari segi masa. Jadi bermakna Imam Bukhari itu ia satu ulama-ulama yang taklid ikut mazhab, bukan dia boleh mujtahid kias sendiri segala hukum hakamnya daripada Al-Quran dan hadis. Satu, kalau kita belajar hadis, setiap hadis dia akan ada tajuk. Kita buka hadis mana pun, setiap hadis dia akan ada tajuk. Ada misalnya disebut Kitabul Aiban wa Nuzur, atau babu badil wahyi, bab apa? Babul iman billahi wa malaika. Bab apa? Ada bab dari segi tauhidnya, bab tasawufnya, bab misalnya fadli ta'lim wa ta'lum, bab hukum witir, bab tahajud misalnya. Disebut bab, disebut hadis. Disebut bab, disebut hadis. Disebut bab, disebut hadis. Dia tak sebut hukum. Disebut bab, disebut hadis. Maksudnya bab ni hadis dia ni, bab ni hadis dia ni. Misal, seingat saya kalau ngaji Bukhari, dia sebut apa? Babu salatil tarawih. Salatul tarawih. Bab tarawih atau bab salatil witri. Dalam tarawih pun sebut hadis ni, dalam witir pun sebut hadis ni. Apa dia? Allahumma salli alaihi wasallam. Kata Rasulullah ni, hadis tak apa-apa yang nak molek nak sebut kan. Riwayat tu daripada Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata Rasulullah tak semayang lebih daripada Ramadan dan lain pada Ramadan daripada 11 rakaat. Dalam bab witir pun sebut hadis tu, dalam bab solat tarawih pun sebut tu. Jadi 11 rakaat tu sembahyang apa? Yang ni yang selalu nak sebut dia nak pompuak yang pening-pening ni, itu ada disebut macam ni. Tengok cara bab Imam Bukhari ni, bila dia sebut hadis tu dalam witir, maksudnya Rasulullah sembahyang bulan Ramadan dan lain pada Ramadan tak lebih daripada 11. Apa dia yang tak lebih daripada 11 ni? Witir. Apa maksud dia? Bulan Ramadan pun ada witir. Sambung? Bulan tak Ramadan pun ada witir. Dan witir tak ada lebih daripada 11. Jadi witir berapa? 11. Tarawih berapa? Kitab bab tarawih pun sebut hadis tu juga. Jadi tarawih berapa? Hadis tu nak cerita tarawih ke nak cerita witir?
Hadis tu nak cerita witir, bukan nak cerita tarawih. Jadi antara qiyamul lail dan ada sebab lagi, bab qiyamul Ramadan. Datang hadis tu juga. Pasal hadis dalam kitab Bukhari, Muslim, semua kita hadis, dia ada hadis yang berulang-ulang. Kadang-kadang satu bab tu hadis yang sama, cuma riwayat lain. Riwayat lain, sanad lain. Ni daripada siapa? Ni siapa riwayat? Siapa riwayat? Satu hadis. Kadang berulang kat 10 kali. Ulang. Hadasana. Ulang lagi. Hadis lagi. Hadasana. Ulang. Pasal riwayat lain. Apa saya nak sebut ialah tu riwayat lain. Kalau disebut bab, kadang disebut bab tu satu hadis tu 3-4 bab disebut. Pasal apa tu? Nak menunjukkan cara istinbat hukum. Tapi dia tak cerita hukum dalam tu. Dia sebut tajuk, dia sebut hadis. Dengar. Siapa yang menjadi pergi tengok. Saya ngaji hadis. Saya tahu lah. Cuma saya bukan hafal hadis. Memang tu pun bukan hafal. Tapi kalau imam mujtahid ni, Masya Allah. Okey. Jadi bila dia sebut bab-bab tu tak menunjukkan fake yang ada pada dia. Jadi fake yang ada pada dia tu nak menunjukkan bila dia rujuk dengan hukum hakam yang disebut, dia mesti akan ada rujuk mazhab 4 ni untuk menunjukkan bab yang disebut dengan hadis yang dia datang. Mesti sama. Kalau dia Asy-Syafi'i, tengok bab dia dengan hukum hadis yang dia datangkan, dia tak cerita hukum dalam tu, dia sebut hadis lah. Jadi macam mana nak bicara antara hadis tu dengan hukum? Yang kalau kita baca Bukhari, ada satu syarah Bukhari yang nama dia Al-Aini Alal Bukhari. Syarah Al-Aini Alal Bukhari. Syarah Aini. Dengar silap jangan silap dengar. Syarah Aini Alal Bukhari. Bukan syarah Rozaini Alal Bukhari. Silap saya banyak lawak gitu sikit. Syarah Aini Alal Bukhari. Tak ada sewa. Yang tu sewa main tu. Nak ubuh dalam bilik. Nak ubuh bilik kita nak siap. Apa saya kata? Yang tu saya ada kitab tu. Memang tok guru besar tu kau beli pun. Kitab tu apa? Kitab tu khas format syarah dia. Dia syarah macam mana? Dia syarah bab dengan hadis. Ada istilah yang banyak dipakai dalam tu, dipanggil mutabaqatul hadis ma'at tarjamah. Maksud terjemah tu apa? Tajuk dalam hadis tu. Tajuk hadis, bab hadis dengan hadis. Maksudnya unwan dia, tajuk dia, ni hadis dia, di mana tatbik dia. Apa kena mengena hadis ni dengan tajuk ni? Daripada apa yang ditulis, disyarah oleh ulama, memang Imam Bukhari adalah Asy-Syafi'i. Syarah Aini itu sebut macam tu, bukan saya, bukan syarah Ar-Razaini, syarah Aini Al-Bukhari. Imam Bukhari sebut ni, kata dia hakaza qala Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi. Dia sebutlah mutabaqatul hadis wa tarjumah. Memang ada istilah macam tu. Dia buka lah. Saya mengaji syarah banyak duk pegang dulu. Tutup guru duk mengajak. Dia baca Bukhari, saya pegang ini adalah Bukhari. Ada syarah Fathul Bari, bukan Fathul Bari Sewil tu. Nama Fathul Bari. Nama Fathul Bari amin. Macam nama tafsir Al-Fakhrul Razi. Jaga, ada Fakhrul Razi gila awak dah. Ya. Fakhrul Razi mana tak tahu lah. Jadi kami tak pernah dengar kitab-kitab ulama yang menyebut mazhab Bukhari tak. Bahkan yang saya kata, kalau Al-Aini Al-Bukhari tu dengan apa dia duk syarah, memang konformnya dengan bahasa lain, Imam Bukhari adalah Asy-Syafi'i, mengikut fiqh dia. Pasal berdasarkan tajuk hadis yang dia bawa dengan hadis yang dia datangkan dalam setiap bab. Tu saya bagi contoh hadis ada sebut bab witir, ada bab tahajud, ada bab qiyamul lail. Bab tahajud pun ada sebut hadis yang sama. Nak menunjukkan apa? Antara tahajud Nabi adalah witir. Witir memang witir. Tahajud, antara tahajud Nabi ialah witir. Tahajud lah. Tahajud memang 2 rakaat atau bangun pada tidur. Tapi antara semayang ni bila bangun malam, bukan tahajud 2 rakaat aja. Antara yang dia semayang yang tak pernah tinggal bulan Ramadan atau bulan Ramadan adalah witir.
Antara yang dia tak tinggal adalah qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan bukan tarawih saja. Antara qiyam Ramadan tak pernah lebih pada 11. Apa dia yang tak lebih 11? Witir tak lebih 11. Bukan tarawih 8, witir 3. Itu Wahabi. Bukan Wahabi, Wahabiul. Ulama bahas dah. Berani tumbuk, saya nak tumbuk kalau nak tumbuk bahas tu. Tok guru kita syarah lama dah. Tok guru kita tunjuk kitab lama dah. Tu kalau saya buka kitab, saya bukan jenis himpun kitab buka besar-besar tu. Nak ada meh duduk. Saya buka kot kan. Kita tak passion itu. Ada orang duk buka kitab. Kata ni 3 lori kitab. 3 lori pun kalau kitab penuh pun timpa kitab mampus dia dalam tu. Tapi syarah gila. Tak pakai satu pun. Buat apa? Nak kira kitab, pakai kitab banyak lagi. Saja nak sebut itu sikit kan. Nak belakang orang ada kitab ni nak belakang ni. Sikit itu. Jadi nak sebut apa Imam Bukhari ni? Kata dia siapa dahulu? Imam Bukhari ke dahulu daripada Imam Mujtahid 4? Tentulah kata dia jawabnya Imam Mujtahid 4 tu lebih dahulu daripada Imam Bukhari kerana ditilik masanya. Jadi bermakna Imam Bukhari itu ia satu ulama yang taklid ikut mazhab. Bukan ia boleh mujtahid qiyas sendiri segala hukum hakamnya daripada Al-Quran hadis. Maka kami bertanya lagi, mengapakah Imam Bukhari itu dia tak mujtahid qiyas? Kenapa dia tak buat mazhab Bukhari? Kenapa dia tak buat fiqh Bukhari? Kenapa dia sahih Bukhari saja? Dia tak ijtihad sendiri daripada Quran hadis segala hukum hakamnya, padahal dia sendiri meriwayat akan hadis. Dia riwayat hadis, sepatutnya dia istinbat hadis lah. Maka jawabnya, ia tidak kuasa lagi hendak mujtahid qiyas daripada Quran hadis akan segala hukum hakamnya. Dia tak ada kemampuan ijtihad. Dia ada kemampuan apa? Riwayat. Orang ada kemampuan riwayat, belum tentu ada kemampuan ijtihad. Belum tentu. Tapi orang yang memang ada kemampuan ijtihad, memang ada kemampuan riwayat. Boleh faham saya cakap? Cuma Imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, Hanbali ni, mereka ni imam-imam mujtahid ni, mereka orang kata apa? Tak fokus untuk saja pergi kumpul semua hadis yang dalam hafalan mereka. Tak macam tu. Imam Ahmad bin Hanbal ada, tapi dia tak tulis semua. Dia tulis apa? Dia Masnad Ahmad bin Hanbal. Ada kitab yang dia himpun. Tu yang dia himpun, yang dia tulis. Tak semua yang dia hafal dia tulis. Yang tu kena faham. Yang tu yang Imam Bukhari inisiatif pi tulis dan kumpul semua daripada riwayat yang dia datang dapat melalui dia. Sikit soal dia atas melalui Imam Bukhari ni. Ada tak hadis yang nanti bila kata imam-imam mujtahid ni, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali ni saja bagi soal untuk fikir, untuk faham kan? Yang mereka ni ahli ijtihad, ada tak hadis nanti yang ada dalam hafalan Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali tapi tak ada dalam Bukhari? Jawab, ada tak? Siapa lagi ahli riwayat? Ahli riwayat memang semestinya imam mujtahid adalah ahli riwayat. Takkan imam mujtahid tak ahli riwayat? Macam mana dia nak istinbat? Sedangkan Imam Bukhari dia ahli riwayat. Dia tak ahli riwayat tu yang dia tak buat fiqh, dia tak buat mazhab. Pasal dia hanya boleh riwayat. Dia tak ada keahlian untuk ijtihad. Saya tanya, kenapa orang jual tepung, dia hanya jual tepung, dia tak jual kuih? Dia boleh jual tepung je. Dia tak boleh buat kuih. Orang buat kuih ni dia boleh proses kuih. Dan cuma tepung dia minta supplier lah. Cuma tu untuk bandingan misal je lah. Tapi supplier dia minta tepung daripada orang jual tepung lah kan. Seolah-olah kalau faham tu hadis ambil pada Bukhari. Tak. Imam Bukhari dia kemudian dia tolong himpunnya. Tu dia nak banding kepada kuih tu nisbah buat dengan tepung. Itu saja saya nak buat misal. Tapi nak bagi misal ke sana pun tak berapa cantik kak kan. Tak berapa cantik kak. Nak buat misal apa lain pergi cari. Yang tu saya nak bagi tunjuk nisbah orang buat dengan orang supply tak sama. Kalau ke mujtahid lagi jauh. Orang yang istinbat yang boleh
jadi mujtahid dengan ahli riwayat, jauh beza. Kalau banding dengan tukang buat kuih dengan tepung, jauh beza. Dia ada tambah satu besi lagi. Orang buat kuih, dia bukan saja buat kuih, dia sendiri supplier tepung. Supplier tepung yang buat kuih kan kena buat macam tu. Imam mujtahid ni, dia supplier tepung yang buat kuih. Yang ni buat tepungnya, yang ni supplier tepungnya, kuih tak boleh buat. Tu. Nak banding pada Imam mujtahid. Semua pasal dia jual kuih, tak masyhur dia supplier tepung. Yang ni masyhur supplier tepung, tapi tak pandai buat kuih. Orang boleh ikut untuk faham tu. Boleh ikut saja. Yang perbandingan tu untuk mudah faham. Itu saja. Maka jawabnya, ia tidak kuasa lagi mujtahid kias daripada Quran hadis akan segala hukum hakam. Hanya dia ulama yang menghimpun dan beriwayat hadis-hadis juga. Adapun segala hukum-hukumnya ia taklid ikut mazhab juga. Allahumma salli wa sallim ala. Satu kalau kita sebut ada hadis-hadis, jaga apa saya nak sebut ialah tu yang bila kitab hadis dia akan ada ulama syarahkan hadis. Boleh faham saya dengar? Dengar saya sebut kitab hadis dia mesti ada ulama syarah hadis. Kenapa orang yang himpun hadis tu dia tak syarah? Ya. Bagi renung ya, kita renung ya. Tersyarah bukan kerja dia. Kerja dia riwayat. Tu kan. Orang lain pula syarah, dia tak syarah. Pasal kerja dia riwayat. Kerja dia impun. Ni sanad ni tulis. Sanad ni tulis. Sanad ni tulis. Itu je kerja dia. Orang lain pula syarah. Yang syarah tu siapa? Ada ahli fiqh, ada ahli tafsir, ada ahli hadis, ahli usul. Allahumma salli wa sallim ala. Itu pun nisbah syarah dengan kitab ya. Syarah dengan kitab. Tapi kalau dia istibak hukum pun, dia mesti ada manhaj dia ikut Syafi'i ke Hanafi ke Maliki ke Hanbali ke, berdasarkan hadis tu. Satu orang baca hadis dengan tak ada syarah, dia syarah sendiri, terror. Satu ada orang dia suka baca Bulughul Maram, contohlah kan. Bulughul Maram, betul hukum goreng berdasarkan hadis. Cakap berdasarkan hadis. Bulughul Maram hanya riwayat hadis. Nak proses hadis tu kena orang pandai untuk proses. Kalau tidak nak buat somtam jadi apa? Jadi pelam cicah kuah rojak. Dia tak jadi somtam. Sikit. Nak buat tom yam jadi asam pedas. Nak buat kemsom jadi masak ayak. Bohbi bahasa gitu. Pasal apa? Dia tak hati nak proses. Itu yang kita dengar baca Bulughul Maram, syarah merepet bab hadis. Baca Bukhari, syarah merepet bab hukum hakam. Pasal apa? Dia tak kerti istinbat. Baca hadis mentah-mentah, syarah. Baca hadis, syarah. Ada lah macam tu. Satu kita baca fiqh, macam apa? Hukum dah siap. Walaupun tak tahu sumber, dia orang tahu sumber. Bukan tahu sumber. Dia orang baca sumber. Apa tu? Syarah ikut kepala otak. Kita tak tahu, tak tengok sumber, tapi tengok hukum hakam yang ulama pakar istinbat. Mana faham saya cakap apa? Itu yang jadi Wahabi tu macam tu kan? Macam tu kan? Tu dia kata segala hukum hakam yang ada pada Bukhari dia taklid ikut mazhab juga. Kami nak tanya lagi, betapakah pula kamu itu hanya semata-mata kamu ambil hadis-hadisnya Bukhari ni daripada kitab-kitab Imam Bukhari itu, ambil hadis daripada Imam Bukhari saja, tiba-tiba kamu boleh mujtahid, yang Imam Bukhari sendiri itu pun tak boleh mujtahid,
Jadi kamukah lebih ilmu mujtahid daripada Imam Bukhari? Betul kan macam tu? Faham kan dia kata kan? Tajam pun perkataan tutup guru kita kan. Imam Bukhari pun riwayat tak istihad hukum, tak buat fiqh sendiri. Yang ni ambil Bukhari, dia istinbat hukum sendiri berdasarkan hadis Bukhari. Imam Bukhari pun tak keluar hukum, hanya hadis riwayat sahih Bukhari. Tak keluar hukum. Hukum pergi tengok Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Jangan dengar elok-elok ayat tu. Yang perempuan ni sebut Bukhari, Muslim, Bukhari. Oh, Bukhari kalau dia bangga besar macam hadis sahih, hadis sahih, hadis sahih, hadis sahih. Oh, sahih belaka. Hadis sahih. Lepas tu syarah ikut kepala otak. Tak. Imam Bukhari pun tak syarah. Imam Bukhari pun tak istinbat. Nak istinbat hukum bukan istinbat. Pi tengok manhaj Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Pasal Imam Bukhari pun tak mujtahid. Dia pun riwayat. Lepas tu kalau dia berriwayat, hang ambil hadis dia, hang syarah, tak nak pakai mazhab. Hang riwayat pun tak boleh. Imam Bukhari boleh riwayat. Ambil riwayat Bukhari, syarah tak nak pakai mazhab. Apa bala ni? Saya tukang baca aja, semua saya gaya kan bahasa. Sorry lah kalau saya punya bahasa tu over sikit. Maka jawabnya salah, kata dia. Apa yang salah ni? Mana boleh ilmu hang tu lebih pada Imam Bukhari. Oh, kau muda. Setu kan. Maka jawabnya salah. Bukan kamu boleh mujtahid, sedangkan Imam Bukhari sendiri pun ia tak boleh mujtahid, ia taklid mazhab juga. Maka kamu lebih sangat tak boleh mujtahid sebab tak kuasa dan tak cukup ilmu dan tak mahir pada ilmu, kerana beberapa hadis yang menunjukkan hilang ilmu agama pada akhir zaman apabila hampir kiamat. Mana hampir kiamat lagi? Imam Bukhari ke kita? Mana lagi hampir kiamat? Imam Bukhari ke kita? Kita ada. Siapa lagi ilmu tinggi? Imam Bukhari ke kita? Imam Bukhari pun tak ijtihad. Imam Bukhari pun hanya riwayat. Yang kita ni pergi ambil hadis Bukhari tapi mujtahid, tapi ijtihad, tak nak ikut mazhab. Imam Bukhari pun tak buat mazhab. Kita ni hadis hujung dekat kiamat hanya ambil hadis Bukhari tapi ijtihad sendiri, tak pakai imam mazhab. Bayang no, pelaknya. Fahaman macam ni. Nanti yang tutup guru kita menulis bermacam-macam kitab kan untuk menolak fahaman-fahaman as-salafiyah, wahabiyah ni. Al-kaum muda, al-ma'ruf bi kaum muda. Saya pakai bahasa tu ni. Tak kenal kaum muda, pergi tanya nak. Buka dalam internet, kaum muda, jumpa ni. Jumpalah negeri Pasir Mendengar. Maka ini sampailah masanya, kata Syekhuna di dalam risalahnya Sabda Nabi SAW, kata dia, inna min asyratis sa'ati an yurfa'al ilmu wa yadhharul jahlu. Allah. Apa dia kata ni? Dia kata bahawasanya sebahagian daripada alamat-alamat hampir kiamat. Apa dia? Hilang ilmu. Kalau Imam Bukhari pun tak boleh ijtihad, zaman lah ni siapa boleh ijtihad? Jangan kata ijtihad, hilang dah riwayat. Tak ada lah. Jangan kata riwayat, hafal pun tak ada lah. Ulama-ulama dulu kalau ngaji India, muhadisin tu hafal hadis sungguh. 300,000 hadis, 400,000 hadis, hafal dalam kepala, sanad dan riwayat. Lani kalau ngaji darul hadis, ngaji ya. Ada orang tu ngaji darul hadis, bukan ngaji darul hadis, dia pergi tumpang je darul hadis. Dia kata dia pergi ngaji. Siapa dia tak tahu. Dia pergi tumpang je. Dia ngaji tempat Wahabi, dia pergi ngaji darul hadis. Bukan ngaji, dia pergi tumpang dengarnya. Untuk dia dakwa tu untuk guru dia. Bila orang tanya siapa saing dia mengaji, haram dia sebut. Pasal apa? Mana ada saing dia mengaji? Pasal dia bukan pergi mengaji tempat tu. Dia pergi orang kata apa? Macam orang buat daurah,
Dia pergi ngendeng zat, pergi dengar. Waktu balik, waktu dia kata, ni tok guru aku ngaji hadis. Padahal dia bukan ngaji. Tu yang dia tak boleh nak sebut saing dia. Pasal siapa saing dia? Mana ada saing dia? Dia bukan duk saing mengaji. Bukan memang pergi mengaji situ, duduk situ, mengaji situ, berguru situ. Dia tak boleh sebut saing dia. Kalau ada sebut tengok, kami nak tengok. Kalau ada apa saing dia, semua saing dia tak kenal dah. Pasal bukan pergi mengaji. Pergi makan nasi Arab lah. Kena jekah dengan tu guru. Siapa dia tu? Jadi hampir kiamat hilang ilmu. Dan zahir jahil. Zaman ni apa yang nak berlaku kat kita ni, memang zahir dah jahil, tapi jahil tu ditutup dengan apa? Baliklah pada Al-Quran dan hadis. Hadis Nabi. Hukum ni hadis. Hukum ni hadis. Ayat Quran hadis. Wah, nampak andai, tapi bodoh. Kita tengok tutup guru dulu macam mana? Hukum fiqh bulu kucing. Nah, bulu kucing saya sebut sana, saya sebut lagi Bulu kucing ni najis. Kenapa? Binatang yang tak boleh makan daging dia, kalau ada barang yang tertanggal daripada dia, najis lah. Bulu kucing najis. Lagi apa? Sayap kekatu najis. Macam apa? Dia juzuk yang tertanggal. Dan binatang tu kita tak boleh makan. Kalau bulu arnab tak najis, pasal arnab sembelih boleh makan. Bulu kambing bibiri kalau kita sembelih boleh makan kambing bibiri. Bulu kambing bibiri kita ketam bulu dia sampai dia botak, togel, telanjang kambing bibiri tu. Macam mana? Bulu bibiri tak najis kalau kita ambil masa dia hidup. Bulu kucing najis. Bulu ayam kita tengok lawi dia lawa tu, kita tarik tu, kontot ekor dia. Ayam sembelih boleh makan tak? Boleh. Untuk tarik bulu dia masa dia hidup, najis tak bulu tu? Tak najis apa? Binatang yang boleh dimakan daging, kalau masa dia hidup kita tanggalkan bulu dia, dia tak jadi najis. Landak walaupun dia boleh fire, kata boleh fire. Memang dia landak boleh, landak besar tu lah, landak panggil apa? Landak raya lah kan, landak raya tu. Dia boleh tembak. Kalau landak kecil ni tambah apa nama tu? Hedgehog. Landak kecil tu hedgehog kan? Nama apa? Landak kecil tu lah yang boleh berenang tu kan. Apa nak sebut ni? Yang tu pun kalau bulu dia masa hidup tu kita tarik, najis tak najis? Sembelih boleh makan tak landak? Boleh makan. Tu masa hidup cabut bulu landak tu. Boleh? Najis tak bulu landak? Tak najis. Nak cerita kaedah. Ulama-ulama kita dulu jawab dengan fiqh. Dia tak sebut hadis Quran, hadis. Tak payah. Dia sebut apa? Dia sebut hukum yang telah diistinbat. Zaman ni ilmu hilang, zahir jahil, tapi nampak hebat. Hadis Nabi SAW. Wah, tu dah bulu kucing tak najis. Agak-agak orang pakai mana? Pakai tok guru kata bulu kucing najis kan, dengan hukum dah siap dalam fiqh, ataupun pakai syekh yang sebut hadis banyak yang kata bulu kucing tak najis, bahkan yang kata bulu kucing, tai kucing pun tak najis, dimaafkan. Dia orang pakai mana? Pakai fiqh yang tok guru duk sebut ni ke dia orang pakai syekh hadis ni? Jawab ya. Dia orang pakai syekh hadis ni lah. Pasal apa? Ada hadis, ada apa? Ada dalil, ada apa? Ada nas. Ustaz ni, tok guru ni apa? Sebut fiqh, kitab pun tak ada, hadis pun tak ada. Pegang kitab nipis je. Yang ni macam mana? Kitab tambung-tambung. Hadis keluar aku mulut macam hafal hadis tu, ngaji hadis tu, syekhul hadis tu, Maulana tu. Maulana tu. Ya. Zaman ni tu. Saya tolong syarah. Tutup guru kita kalau tanya sedar dia jawab. Kalau haji ni, misalnya buat haji ni, dia tak buat umrah, dia haji niat sekali haji dengan umrah, niat haji kiran tu, kena bayar dam tak? Haji kiran kena dam lah. Dia bilang gitu. Kalau Pak Syekh ni kalau tanya, contohlah kan, kalau haji tak buat umrah,
haji ni tak buat umrah, niat macam mana? Berdasarkan hadis. Cerita hadis. Maka tak payah bayar dam. Orang pakai mana? Pakai dam ke tak kena dam? Yang ni hujah kuat lagi. Pasal yang ni jawab fiqh kita. Jawab gitu tak ada nas pun. Tak sebut hadis. Yang ni lebih kuat. Pasal apa? Dia sebut hadis. Dengar saya cakap. Zamalan ni macam tu. Zamalan ni macam tu. Zamalan ni macam tu. Bodoh, ilmu tak ada. Tapi apa? Zahir jahil. Benar? Orang tak faham zahir ilmu. Sedangkan yang tu zahir jahil. Boleh faham tak saya apa? Satu ulama kita, satu guru kita duk ajar apa? Jawab dengan fiqh. Bukan jawab dengan hadis. Sembayang, puasa saja saya sebut macam tu, nak zahir jahil. Puasa berbekam, apa hukum? Berbekam apa hukum? Batal puasa. Berbekam batal puasa. Hang belajar mazhab apa? Berbekam batal puasa. Berbekam batal puasa. Ya ke? Bukan keluar darah batal puasa. Keluar darah haid batal puasa lah. Sorry. Kalau hang luka kaki keluar darah batal puasa. Berbekam tak pakai puasa. Tu berbekam kat kepala, kalau bekam kat badan, kap penuh badan tu batal puasa. Apa hukum berbekam bulan puasa? Harus saja. Sunat pula. Kan? Berbekam kaedah kita mazhab Syafi'i tak betul. Makruh. Pasal dia boleh melemahkan badan. Pasal sedut terah tak bulan puasa pun lembek. Bulan tu pantang tak boleh mandi pasal lubang-lubang tu dia jadi besar pasal duk bekam-bekam tu kan. Contoh. Dia ada makruh kita dalam mazhab Syafi'i. Saya sebut fiqh lah, sebut fiqh ni. Saya biasa ada orang tanya tu, saya kata makruh. Tak batal puasa. Saya kata, ustaz, bukan ada hadis ke kata batal. Manih tajama faqad aftara. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi, manih tajama faqad aftara. Siapa yang berbekam dia terbatal puasa. Saya malas masa tu saya kenal dah Wahabi ni, malas ikut hang. Agak-agak orang pakai mana? Pakai saya kata tak batal ke? Pakai hadis manih tajama faqad aftara. Zaman ni kalau keluar dalam medsos tu keluar kelahi dua orang lah. Orang pakai mana? Orang pakai yang ada hadis tu. Manih tajama faqad aftara. Ada hadis. Ustaz ni senang dia jawab ikut kepala dia. Ni orang jawab berdasarkan hukum fiqh yang dah ada. Orang hukum fiqh dah apalah kita. Kita duk ngaji fiqh. Kita jawab berdasarkan hukum fiqh yang telah diistinbat oleh ulama. Tak usah gaduh-gaduh cari nas. Kalau cari nas pun nak kena proses. Hadis ni. Ada tak hadis yang kata berbekam tak batal puasa? Berapa hadis yang hafal? Manih tajamah faqad iftara. Ada tak hadis yang kata siapa yang puasa, siapa yang berbekam batal puasa? Ada tak hadis yang kata gitu? Nanti saya semak. Kena semak dulu. Tak boleh. Saya gila. Kena semak dulu. Kalau kita tengok ada hadis yang kata tak batal lah, hang nak buat lagu mana hadis tu? Hadis yang kata batal. Nak sebut tentu loh. Saya kata dia dalam mazhab Hanafi batal. Itu mazhab Hanafi buat apa? Sebut mazhab. Aku tak mau dengar mazhab. Hang tak ikut mazhab kan? Hang ikut hadis kan? Kalau hang nak kata batal ikut mazhab Hanafi tak apalah, gagah aku pakai. Ni hang pakai hadis. Kalau hadis tak pakai mazhab, hang sebut. Macam nak selesai hadis tu? Kalau saya tak jawab mazhab Syafi'i tak batal, mazhab Hanafi batal. Tak apalah. Hanafi apa? Wahabi. Badan lah. Tak mau ikut. Okay. Kalau kita jawab, kalau Hanafi kata dia batal, tak batal. Jadi kalau atas ikut mazhab masing-masing. Pasal manhaj dia. Memang ada hukum fiqh yang khilaf dia tu. Tapi manhaj Hanafi, mazhab Syafi'i. Balik nanti kepada ulama ya, ulama mazhab.
Yang tu yang tak kelahi tu. Yang ni mazhab pun tidak. Tapi duk sebut hadis. Bercelaru orang habis. Nampak macam ilmu, tapi jahil. Jahil dah mana? Tak nak ikut mazhab. Berdegil kaum muda. Tu sebenarnya yang tu tanda jahil. Itu bukan tanda berilmu. Pasal ilmu angkat. Antara ilmu ni apa ni? Dia tak kenal dah mana hak dan batil tu. Okay. Sikit syarah situ lah. Hadis ni kata dia riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Itu riwayat. Syarah dia macam dah. Saya tolong syarah sekali lalu. Ikut kepala saya. Mari saya nak buka lagi dalam syarah hadis sebut macam mana. Tambah hadis ni yang masyhur depan ni. Dan sabda Nabi, lagi sabda Nabi SAW. Situ dulu. InsyaAllah. Ada soalan. Jadi jelas kat kita, kalau kita faham ni mengenai hadis lah. Orang duk sebut hadis. Imam Bukhari yang riwayat hadis yang masyhur nama hadis Bukhari, dia nisbah kitab martabat kedua selepas Quran. Quran bawah ada hadis. Hadis paling tinggi adalah Imam Bukhari. Nisbah kitab martabat kedua setinggi-tinggi kitab yang pernah ditulis, nisbah dihimpun dan cermat menulisnya selepas Quran adalah hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Kalau hadis Bukhari, Imam Bukhari pun bukan mujtahid, dia pun tak istinbat, apatah lagi orang yang tak boleh riwayat hadis, lagi tak boleh istinbat, bahkan kena wajib ikut mazhab. Kita main bicara situ. Okay. Soalan apa? Kalau scaling gigi, ini cuci gigi. Kalau nak gosok. Cuci gigi kaedah batai ni makan minum. Maksud makan minum ni ada ain masuk dalam batin. Batin kita dalam mazhab Syafi'i ialah makhraj huruf ha. Jadi kalau cuci gigi ni duduk bawah makhraj huruf ha ke atas makhraj huruf ha? Atas. Takat cuci gigi dengan apa yang dah dicuci tu bercampur dengan air liur ataupun campur dia picit ayak ke apa, dia sembok. Tak ada yang telan, semua buang, semua buang. Cuci gigi tak batai. Batai ni cuci gigi, congkir, buang semua dia punya apa? Yang plak. Panggil plak lah tu. Korek-korek darah pun ada. Pasal darah kena gusi sikit, korek-korek ataupun gigi berlubang tu tembuk abu-abu dia tu, picit. Senyum tu faham lah tu. Kenapa batai pula? Bukan cuci gigi tak batai ke? Cuci gigi yang tak ada air yang ditelan, yang tu memang tak batai. Tapi kalau cuci gigi telan batai, fake macam tu. Saya tak jawab pakai hadis Saya tak jawab pakai hadis. Saya jawab pakai fake. Okey, saya jawab tu. Tak ada. Satu saya memang dikaji Tok Guru ajak jawab dengan hadis, dengan hadis. Jawab dengan fiqh. Jawab dengan fiqh. Fiqh pun mazhab Syafi'i. Saya jawab mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwarta arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah. Sallallahu Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.